dapat kumpul dalam suasana kita dilanda pandemik COVID-19. Kita tengok kes Bismillah, alhamdulillah makin baik, alhamdulillah, dan kita dah masuk ke fasa 3 sekarang ni untuk COVID-19. Macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita alternatif ataupun bagi kita peluang untuk terus belajar, memahami dan juga mendalami ilmu Islam. Kita mendengar tazkirah, kita buat program, dan Tahniah Bakriah kena buat program maksurat, mingguan, yasin dan sebagainya. Itu benda-benda pengisahan yang perlu diteruskan. Ya. Dan kita mengharap dengan usaha ini akan membantu kita menangani pandemik ini dan juga masalah-masalah lain, insya-Allah. Ya. InsyaAllah, minta maaf tadi dah makan masa 8 minit dah. So kita masa pun tak banyak untuk kita sesi kita ni, insyaAllah. Datin minta setengah jam, tapi saya rasa kalau ikutkan tak sempat banyak sangat kita nak bincang. Tapi insyaAllah, saya mulakan perbincangan, perkongsian saya tentang Quran sebagai penawar ni hari ini, insyaAllah, dengan ayat Quran dari surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin, ya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Jadi perkataan syifaa sini, kalau kita tengok dalam tafsir, kalau ikut kita tengok tafsir syifaa ni, sebenarnya setengah-setengah ulama tafsirkan, setengah dia kata syifaa ni kesembuhan untuk penyakit rohani, penyakit dalaman, penyakit batin, penyakit dalaman. Tapi ada juga ulama mentafsirkan syifa ni juga Al-Quran ni jadi penawar kepada penyakit-penyakit fizikal, penyakit-penyakit medikal. Dan ini yang saya ambil sebagai tafsiran yang lebih tepat dan menyeluruh. So, apa yang saya amalkan di Ruqyah Hijrah, kami meruqyah juga penyakit-penyakit medikal, penyakit medikal. Bukan semestinya gangguan jin, bukan semestinya sakit-sakit rohani, gangguan kepada masalah-masalah psikologi, masalah-masalah psikiatrik dan sebagainya. Tapi kita melihat Quran ini, Masya Allah, dia syifa kepada penyakit-penyakit fizikal. Nanti kita akan kongsi sikit, insya Allah, sikit-sikit lepas ni, insya Allah, beberapa kes yang kita rasa sangat menarik. Sampaikan ramai orang tak percaya, hatta doktor sendiri pun tak percaya, tuan dan puan. Ini benda-benda yang uniknya Quran, hebatnya mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Quran, ya. Dan dia Quran ini lengkap dan tu sempurna dan tidak ada yang kurang. Kita tengok tidak ada yang kurang dalam Quran itu, lengkap. Jadi kalau tengok mana cerita ayat pasal sesuatu, kita tengok ada penerangan, ada tafsiran, dan juga ada kaitan-kaitan dengan Allah sebut dalam Quran, ya. Jadi bila kata syifa ni, dia sangat beri keyakinan. Jadi itu sebab antara benda-benda yang mengapa sejarahnya saya hijrah, nama Pusat Ruqyah pun Pusat Ruqyah Hijrah. Saya hijrah daripada perubatan moden alopati, saya banyak full time dengan rawatan Islam atau Ruqyah Syar'iyah, kerana keyakinan tu dah tanam lama dalam diri kita tu dah. Saya pengalamannya dah sangat lama, maksudnya tuan-tuan dan puan, masya-Allah, alhamdulillah, saya diberikan Allah Taala peluang untuk masa awal usia remaja saya, masa sekolah menengah lagi, saya dapat satu ilmu perkataan Quran, masya-Allah, ubat untuk cara menyembuhkan sakit gigi, masya-Allah. Ini benda-benda yang saya dapat ni daripada arwah Datuk Anda Asia. Datuk Anda Asia ni memang dia ubat, dia ni boleh sunat orang dan sebagainya masa zaman-zaman dulu, masa kita kecil-kecil. Tapi satu benda yang saya belajar, dia boleh sembuh dengan Quran sakit gigi ni, masya-Allah. Jadi masa saya sekolah menengah tu dah boleh dengan Quran tadi. Kita baca ayat wa iza batashtum jabbarin, itu menyembuhkan sakit gigi. Tapi ada method lah, ada cara dia. Masa tu dia ajar cara dia, complicated sikit lah caranya. Nak kena paku dekat pokok, gigi dekat. Itu benda-benda yang orang dulu amalkan turun-temurun, cara-cara untuk ubat gigi. Tapi saya tengok dia punya core kepada rawatan tadi adalah Al-Quran, ya. Ayat surah apa ni? Ayat wa iza batashtum jabbarin, ya. Dalam surah Asy-Syu'ara dia nak katakan benda tu penawar, sangat sembuh dia immediate, masya-Allah. Jadi itu benda yang memberikan ketakjuban atau memberikan keunikan kepada rawatan secara menggunakan Quran ini, sangat-sangat menarik. Jadi masa tu saya sekolah menengah lagi. Saya dia merasa serba. Masa tu kalau ada cuti, budak-budak akan datang ke sakit gigi, datang untuk dapatkan penawar, ya, daripada sakit gigi. Itu bermulanya sejarah saya expose dengan Quran sebagai penawar, sebagai syifa. Dan alhamdulillah, cumanya kaedah tu agak tradisional dan tak diperbaiki masa tu. Bila saya buat medik, alhamdulillah Allah bagi saya peluang untuk buat perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya memikirkan kaedah yang perlu diperbaiki, sebab kita tengok
Ada benda-benda yang kita rasa mungkin tak perlu buat. Paku kat pokok, kan naik pokok tu kan. Itu benda-benda saya rasa mungkin perlu diperbaiki lah. Alhamdulillah, dan saya bila belajar perubatan tu, saya banyak berfikir macam mana nak jadikan ianya lebih kaedah dengan Quran ni lebih diterima atau lebih praktikal. Sebab salah satu kes tu, ada kawan saya minta rawat isteri dia sakit gigi daripada jauh, daripada Kedah sana. Jadi kita fikir macam mana nak buat, nak letak paku tak boleh semua. Jadi akhirnya saya menggunakan solat hajat. Alhamdulillah, dia memberikan kesembuhan yang sama macam kita guna paku tadi. Wallahu a'lam. Itu hebatnya Quran. Jadi itu introduction kepada bagaimana Quran ini menyembuhkan, dan bukan setakat sakit-sakit gangguan biasa atau gangguan jin ke, sihir ke, ataupun gangguan perasaan dan sebagainya, tapi dia juga menyembuhkan sakit-sakit juga. Contoh sakit gigi tadi ya, Wallahu a'lam. Dan kita tengok ayat kedua ni daripada surah Al-Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kun huwadil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, bagi segenap orang yang beriman, Al-Quran itu menjadi petunjuk dan juga ubat ya, penawar, syifa ya. Kita tengok juga nanti sabda Rasulullah SAW ya. Ma anzalallahu hudaan illa qad anzala lahu shifaa ya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Jadi banyak orang quote hadis ni, kita kata ma anzalallahu hudaan, maksud kita siap penyakit tu ada penawar. Ramai orang tak baca, dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini dia ada sambungan, dia kata mereka yang sabda Rasulullah kata mereka yang mengetahuinya akan menyedari, dan mereka yang tidak mengetahui tidak memahaminya. Jadi ini benda-benda yang kena kaji. Maksudnya kalau ikutkan peranan kita lah untuk kaji sesuatu rawatan atau sumber rawatan itu, sebab kita tak nak buat sesuatu tanpa pengetahuan yang solid, yang mantap. Jadi alhamdulillah Allah beri saya peluang untuk belajar perubatan moden, dan juga saya akhirnya buat ruqyah syar'iyah ni kena ada beberapa peristiwa yang hijrah saya daripada alopati ya. Jadi itu berlaku pada anak saya sendiri. Alhamdulillah anak saya sangat sihat, tapi nak katakan ini mengajar saya untuk memahami benda secara mendalam, mengkaji tentang Quran. Dan saya bersyukur hari ini alhamdulillah, rasanya kehidupan tu sangat tenang, sebab hari-hari kerja saya baca Quran ya, baca Quran dekat pesakit. Itu benda-benda yang memberikan ketenangan, berikan kebahagiaan pada kita. Itu satisfaction to me. Dan satu lagi, Quran ini mengubah pesakit daripada yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Bukan sekadar baik dari segi kesihatan, alhamdulillah, tapi juga mengubah pesakit daripada sebelum ni tak semayang, tuan dan puan. Ada setengah pesakit ni dulu memang tak pernah semayang, tak tahu baca Quran. Orang Islam, nama Melayu tapi tak pernah semayang. Imagine lah, tak tahu baca Fatihah, ingat tak ingat, masya-Allah. Tapi Allah uji dia dengan sakit, bila kita rawat dia sembuh, dia berubah, totally berubah dan jadi orang yang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu yang satisfaction pada saya, itu satisfaction yang sangat hebat lah. Kan kita dapat orang tu berubah daripada tak semayang, tak pakai tudung semua, dia berubah jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satisfaction paling besar dalam kehidupan insya-Allah. Ya, jadi kita kena mendalami. Kalau kita buat sesuatu, kalau kita perawat contohnya rawatan Islam. Orang tengok rawatan Islam ni memang lekeh lah. Tak pro kan, tak profesional langsung. Kita membuat andaian-andaian. Ada setengah tu lagi tu pakai jin, pakai pembantu, pakai syaitan membantu. Itu benda-benda yang lagi tak boleh. Boleh ramal, boleh terek. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok hari ni masyarakat banyak yang dia jadi kebiasaan benda rawatan Islam ni. Dia kalau ikut call dia, doktor, boleh tengok tak? Boleh tengok dari jauh. Bagi gambar anak suruh tedek. Itu benda tak boleh sebenarnya. Jadi, Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim. Jadi kalau Rasulullah bagi amaran dah kita, jangan pergi orang macam ni. Rasulullah kata, siapa yang pergi kepada orang yang boleh tenung, boleh telek dan boleh ramal, maka Allah tak terima solat dia 40 hari. Ini hadis sahih. Jadi sangat berat amaran Rasulullah SAW. Jadi ramai hari ni jadi kebiasaan ya. Bertanya ke orang, pergi ke orang ni, kata orang ni boleh tengok, boleh kira jin berapa ekor dan badan. Ini semua benar, ini semua kaedah yang ditolak oleh Islam. Yang tak boleh sebenarnya. Itu syirik kepada Allah Taala. Nabi sebut dalam hadis tu lagi, Nabi kata, kalau percaya cakap dia tu jatuh syirik, walaupun dia cakap tu betul, kata Nabi. Walaupun dia cakap benar. Dia cakap dari segi betul, dia cakap betul, tapi dia melakukan syirik. Sebab kaedah tadi, metod tadi adalah metod yang syirik. Ini benda-benda yang biasa. Dan ramai orang tak sangka hari ini kalau kita pergi, orang kata, oh pergi jumpa orang ni, bagus rawatan. Rupanya dia boleh terek dari jauh. Dia boleh kira jin dalam badan kita. Ini benda-benda yang kita tolak, insya-Allah. Supaya nanti kita sembuh yang betul hakiki ya. Banyak orang pergi sangkut dengan orang ni. Akan rawat dia tiap minggu pergi. Saya ramai jumpa kes macam ni. Dah bertahun pergi rawatan, 10 tahun tak sembuh. Sebab apa? Dia akan keep going kepada orang yang mungkin juga menggunakan ilmu sihir sebagainya supaya pasien ni mendekat dekat dia tak balik, tak elok-elok. Elok sekejap, tak sakit balik. Jadi benda macam ni nak kena always fikir, always kita kena berhijrah. Jadi kalau ikut siapa yang buat rawatan Islam, kita kena ke depan dalam bab ni. Kita kena mengalahkan mereka-mereka yang buat kaedah rawatan yang tak betul. Itu targetnya sebenarnya. Sepatutnya kita menjadikan Islam ni
kaedah rawatan Islam ni kaedah yang mulia, tinggi di sisi Allah Taala. Islam tu sangat mulia. Islam yang ada. Maksud kita tengok Islam ni sangat tinggi sebenarnya. Tapi kalau kita letakkan rawatan Islam ni jadi macam menyedihkan, sebab bila tengok rawatan Islam, orang tengok semua yang pergi rawatan Islam ni, yang pergi merawat dengan orang yang buat rawatan Islam ni, semua bercampur-campur kan, boleh petelik lah, boleh macam-macam, menipu lagi, macam tak tahu lagi apa yang dia buat. Jadi kita hati-hati bila kita nak pergi rawatan, kita sebagai pesakit kena pilih ya. Dan sebagai perawat kita perbaiki keadaan rawatan kita supaya dianya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Kita kena tahu, kita kena mendalami ilmu ni, kita kena belajar sikit-sikit tentang perubatan dan sebagainya, tentang perubatan moden sikit-sikit ya, penyakit. Hadis seterusnya, man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun fa huwa dhamin. Sabda Rasulullah SAW, ni hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Mereka yang mengamalkan perubatan tapi tidak berpengetahuan dalam profesi ini bertanggungjawab atas tindakan mereka. Maksudnya kalau hadis riwayat lain mengatakan mereka kena bayar ganti rugi kalau berlaku kesilapan dan sebagainya. Ini hadis ni untuk umum, untuk yang mereka merawat, termasuk doktor-doktor ya. Jadi ini berlaku bukan sekadar untuk rawatan Islam. Bagi saya semua orang kena bersifat macam itu. Kalau kita merawat orang, make sure kita tahu sesuatu tu, ilmu yang kita ada cukup untuk merawat pesakit. Kalau kita rasa tak ada kemampuan, kita refer lah pada orang lain. Doktor-doktor macam itu, kalau boleh ini bukan ilmu dia, tak ada kemahiran, janganlah buat sesuatu tu, refer kepada pakar. Itu sebenarnya akhlak Islam, atau ini yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Jadi ramai hari ini kita tengok pakar-pakar macam tu. Pakar-pakar ni ada pengkhususan dia. Kalau kita pergi contoh ortopedik doktor. Saya banyak jumpa kes macam ni juga. Kadang-kadang ortopedik doktor dia ada khususan lagi, sub-speciality dia. Sub-speciality dia apa? Okey, spine. Sub-speciality dia apa? Arthritis. Arthroscopic. Jadi kita kena tengok apa yang boleh. Kalau kata ortopedik ni dia boleh buat semua tu agak pelik. Ya. Spine boleh operation, sedangkan dia ortopedik biasa. Itu benda-benda yang kita kena tengok. Jadi saya minta doktor yang macam tu nak kena ikhlas pada dalam diri dia. Kalau rasa itu bukan bidang dia tak berpengetahuan dalam tu, maka dia jangan buat. Jadi juga perawatan Islam. Kalau kita rasa bukan, kita tak tahu pasal ilmu perubatan langsung, kita jangan buat keputusan atau bagi nasihat kepada pesakit yang macam tu, yang ada masalah-masalah yang kita di luar pengetahuan. Jadi kita kena ada ilmu. Itu sebab saya, tuan dan puan, saya tiap minggu sekali saya buat juga kuliah. Hari Ahad pagi tu saya buat tentang medical dan ruqyah. Macam mana kita nak tengok kaitkan macam mana ruqyah membantu penyakit medikal. Ramai perawat yang nak murid saya sebenarnya, saya nak dia attend kelas tu sebab saya nak dia orang faham. Ada setengah-setengah penyakit tu nak kena faham secara mendalam. Itu benda-benda yang dirasakan Rasulullah. Jadi next slide, kita tengok menurut Ibn Qayyim. Ya. Ibn Qayyim ni dia hidup di zaman akhir Abbasiyah, ya, di zaman-zaman dinasti Mamluk. Ya. Ibn Qayyim ni lahir tahun 1252 dan meninggal pada tahun 1350, 1350. Lama ya, zaman-zaman dulu ya. Jadi zaman-zaman ni sebenarnya sebenarnya ilmu Islam sangat berkembang. Maksudnya kalau ikut perubatan masa yang moden hari ini diasaskan zaman-zaman tu lagi dah. Dan zaman tu dah ada operation, ya. Zaman tu dah boleh kalau Ibn Sina tu dah buat kaedah-kaedah pembedahan dan sebagainya. Jadi kita tengok sampai sekarang Ibn Sina jadi rujukan dekat perubatan moden. Sampai akhir-akhir ini pun kita masih merujuk kepada kaedah digunakan oleh doktor-doktor Islam masa tu, tabib doktor-doktor Islam. Dan ini bukan perawat ruqyah ya, tapi mereka ni adalah orang yang mahir di bidang perubatan dan dia mengkaji, dia bersandarkan kepada Tibun Nabawi, maka mereka melahirkan ataupun mendalami ilmu-ilmu dan mendapat menghasilkan penawar-penawar ubat-ubat. Zaman tu dah ada ubat lah, ya, ubat dan sebagainya. Jadi masa zaman ni Ibn Qayyim dia menyatakan bahawa Al-Quran adalah penyembuh yang lengkap kepada segala penyakit hati dan badan, maksudnya penyakit dalaman dan fizikal dan penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Ini daripada Ibn Qayyim ya, ini dalam kitab. Ibn Qayyim sangat terkenal dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Kalau tuan-tuan nak tengok pasal Tib Nabawi, Zadul Ma'ad ni jilid 4 ya. Zadul Ma'ad jilid 4, itu dalam tu komplit Ibn Qayyim cerita tentang perubatan ya, tentang perubatan dari segi aspek ubat dan sebagainya ya. Dia tengok tidak ada ubat dan penawar lain yang lebih menyorap darinya. Ini keyakinan Ibn Qayyim. Zaman-zaman tu kita tengok zaman-zaman ni juga berlaku banyak perkembangan dalam Islam, penyebaran akidah dan sebagainya. Jadi kita tengok ini cara untuk kembali kepada Quran. Zaman tu dah ada dah penyebaran akidah masa zaman-zaman tu. Jadi kita tengok dia orang masa tu Ibn Qayyim menekankan supaya kita yakin dengan Quran sebagai ubat penawar yang lebih mujarab dari segalanya. Jadi saya mengambil asas ni tuan dan puan sebab bila kita merawat sebagai doktor, saya dulu pernah kerja di Hospital Seremban, saya pernah kerja GP. Jadi saya kira tengok ada masa-masa tertentu bagi saya Quran ni sangat-sangat membantu, sangat-sangat lagi super, lagi power daripada ubat-ubat. Ada benda-benda macam tu berlaku ya. Saya ambil contoh sementara saya jadi GP tu, seorang pesakit ni datang dengan keadaan sakit kronik gout dia panggil, gout yang sangat teruk. Sampai dia gout ni bukan sekat kat sendi kaki dan sebagainya, tangan. Dia pergi ke spine ya, tulang belakang. Jadi bila macam tu
sangat sakit tuan. Baring tak boleh, duduk tak boleh, diri tak boleh. Jadi dia kerja. Bila kerja selalu cuti sebagainya. Jadi saya dah bagi macam-macam ubat. Yang maksimum lah. Masa tu dia panel. Jadi ni kerja dengan mas. Jadi bila mas ni dia panel dia unlimited. Jadi kita bagi dia ubat yang mahal pun tak apa. Jadi bila bagi ubat tu masih tak hilang sakit. Sampai akhirnya saya dah tahu nak bagi ubat apa dah. Saya kata kat dia, dah kita dah pergi refer dia ke ortopedik sebagainya, dia refer ke pakar, masih juga tak settle. Sampai satu hari dia datang jumpa saya kata kat dia, abang ni saya nak bagi ubat ni. Ubat ni saya kata ini usaha akhir saya lah. Kalau abang tak boleh juga, abang kena pergi jumpa pakar, perlu dengan pakar, saya datang jumpa klinik saya. Saya kata sebab saya dah tak tahu nak bagi apa dah. Dan saya bagi ubat masa tu, yang saya panggil ubat ni daripada Glaxo, kita panggil Gelusil, ubat gastrik sebenarnya, ubat angin. Kita dah panggil ubat gastrik, tapi saya bagi tu, saya kata dalam hati saya tak tahu nak bagi apa dah. Kalau boleh, kalau dia guna istilah Melayu buang angin tu boleh buang sakit, wallahu alam, saya tak pasti, saya serah pada Allah Taala. Saya kata saya kata abang, saya tak cerita kat dia ubat tu apa. Saya kata abang balik ni, abang baca bismillah selawat banyak, minta dengan Allah Taala, abang makan ubat ni. Jadi dia pun ambil ubat tu, masa dia ambil dekat kaunter, lepas tu dia balik, sedang beberapa hari dia datang balik, dia pergi kaunter, cakap dengan kaunter staff, dia kata saya nak ambil ubat ni balik. Dia kata nak ambil, dia cakap ubat yang last saya ambil, dia kata saya rasa saya dah kurang. Jadi saya, bila staff jumpa saya, tunjukkan rekod, saya kata tak ada, memang tak bagi ubat apa-apa, painkillers. Saya bagi hanya ubat Gelusil dan Glaxo. Sebab dia patient terkata dia ada ubat yang ada logo crown dekat ubat tu. Jadi bila macam tu, saya panggil dia masuk, saya kata suruh masuk, saya cakap abang, saya sebenarnya abang, saya kata, abang tahu tak, saya sebenarnya bagi ubat ni ubat gastrik, saya kata. Tentu anda membuat. Saya nak mengajar pesakit bahawa semuanya sembuh tu milik Allah. Kesembuhan tu milik Allah. Ya, kesembuhan tu milik Allah. Jadi kalau kadang kita tengok berkat solawat dia, mungkin berkat dukungan Allah, kalau sembuhkan penyakit tadi dengan ubat yang bukan langsung kaitan dengan penyakit dia. Wallahu a'lam. Jadi saya kata, saya nak tunjukkan hebatnya Allah Taala, kalau dia nak sembuhkan tak ada sebab pun sebenarnya. Kalau nak sembuhkan. Itu kita kalau yakin dengan ubat disembuhkan, takut kita syirik pada Allah Taala. Ini pengalaman saya dalam merawat pesakit masa saya saya praktis. Ya. Dan juga saya juga suka pesan dekat pasien, kalau benda macam ni nak kena always lah. Kalau ceramah-ceramah saya biasa pesan dekat pasien, kalau kita sakit ni, ada benda yang paling penting nak buat sebelum kita jumpa doktor atau kita nak pergi. Mana satu, Wisman? Kita tahu kita sakit, dan kita tahu kita mungkin ada gangguan sikit. Kadang-kadang kita kena pilih. Saya pernah dipanggil ceramah oleh Jabatan Penjara dulu dekat Jelebu, saya ingat ceramah ni, penjara Jelebu. Ramai masa tu dia buat banduan ni kena dengar ceramah saya dah, ceramah pasal perbuatan Islam. Jadi Jabatan Agama pakat dengan Jabatan Penjara buat ceramah, siri ceramah zaman tu. Ni tahun 2017-2018 ingat masa tu. Jadi bila ceramah tu lepas habis soal sesi soal jawab ni, yang tanya soalan ni ada banduan baju merah. Baju merah ni duduk belakang sekali. Kalau ikut kita tengok penjara, kalau susun program macam tu, banduan yang paling depan, banduan baju putih itu paling selamat lah. Banduan yang paling baru masuk kes berat semua kat belakang, duduk belakang dengan warden penjara, baju merah. Tiba-tiba dia bangun. Dia kata, doktor, kalau doktor sakit, kalau kita sakit lah, dia kata, kita nak jumpa siapa dulu? Nak jumpa doktor ke? Doktor kata, tapi kata nak jumpa rawatan Islam, nak pergi rawatan Islam. Mana satu nak pergi dulu? Jadi benda-benda macam ni, soalan ni membuka minda kita. Ditanya oleh seorang banduan, banduan dari penjara. Jadi kita melihat, Masya Allah, ya, hebatnya Allah buka jalan untuk kita berfikir sesungguhnya. Ada orang yang akan tanya soalan macam ni. Dia fikir nak jumpa siapa dulu? Dan saya bagi jawapan, tuan dan puan. Saya kata, kita kena kembali pada Allah, tanya Allah dulu. Kita istikharah dulu. Kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kesembuhan ni milik Allah. Karena dia sembuh dengan, kita kena pergi perubatan moden. Tak ada choice. Setengah-setengah tu kena emergency, turun darah, bleeding kan. Banyak turun darah ni, orang perempuan. Bukan darah haid biasa, darah turun. Kita pula masa tu mengandung. Itu mungkin keguguran. Kita kena pergi hospital. Dia tak ada choice macam tu. Tak ada choice. Ya. Jadi kita kena pergi hospital lah kalau macam tu. Tapi saya duk fikir, kalau kita lah sakit-sakit biasa, kita rasa macam nak sembuh, kita minta pada Allah Ta'ala tunjuk kita jalan kesembuhan. Kadang-kadang pesakit ni tuan dan puan, dia berpusing-pusing. Ya? Banyak kes macam tu. Dia berpusing-pusing. Dia kalau katakan, ada satu pasien saya, dia dah habis puluh ribu dah. Dia masalah dia ni tak boleh nafas, dia susah nafas, kena pakai oksigen, bawa tong oksigen, tangki oksigen kecil tu mobile, pergi mana-mana, kalau tak nafas, dia akan sedut oksigen. Ini dah berlaku banyak tahun dan dia dah berhabis duit banyak. Kebetulan dia ni orang mampu. Dia dah pergi semua hospital swasta yang dia sebut tu, dia bawa semua result tu, dia tunjuk saya. Saya dah pergi semua hospital ni, doktor dia tunjuk. Dia tunjuk SJMC punya result, dia dah pergi Pantai, dia dah pergi Tawakal. Last kali dia pergi IJN, dia kata pernah pergi juga hospital kerajaan. Dia dah pergi swasta semua dah, tak jumpa juga penawar. Dan akhirnya macam mana tahu Allah recommend dia untuk datang jumpa saya. Dan saya buat dekat 8 sesi rawatan. Alhamdulillah dia sembuh macam biasa. Dia dah tak pakai gas lah. Tapi nak katakan
Allah nak uji dia kot. Dia mampu mungkin, wallahu a'lam. Jadi dia pusing tu, bayar habis 10,000. Dia kata saya habis 10,000, dekat 60,000 dah tu habis untuk rawat masalah saya ni, dia kata. Itu contoh-contoh nak katakan kadang-kadang kita kena kembali pada Allah. Yang sembuhkan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Saya tak katalah ruqyah tu akan sembuh kes-kes macam tu. Maksudnya ada kes-kes yang akan jadi macam tu. Ya? Jadi kalau kita pergi kepada orang yang boleh berubat dengan cara yang baik dan dengan cara yang betul, ya, ke atas basket dengan hati yang ikhlas, dengan iman yang kuat, di samping tekad yang bulat dan keyakinan yang tidak berbelah bagi, ditambah pula dengan syaratnya, penyakit ni tidak akan dapat melawannya. Maksudnya dengan Quran ni, penyakit ni sendiri tak dapat lawan. So penyakit itu mendatang daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata setiap penyakit itu ada ubatnya. Kadang-kadang dia jadi sensitif lah, kita nak bincang isu COVID semua ni. COVID ni memang sekarang ni kita bergantung pada vaksin. Jadi yang usaha kita vaksin lah. Begitu setakat ni, jadi tak ada ubat yang kita boleh declare kata ubat ni boleh sembuhkan COVID. Yang ada ni ubat-ubat untuk support dia. Kita masuk ICU tu semua ubat-ubat untuk support. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sangat supaya kita jangan lupa untuk sakit ke, bekas bersakit ke sebagainya yang ada long COVID ni semua, minta sangat supaya kita baca Quran, kembali pada Quran. Ini pengalaman saya tengok mak saya sendiri. Ya. Mak saya umur dah 75. Tapi awal-awal COVID tu dia kena masuk ward juga lah sebab dia positif. Kebetulan masa tu ada beberapa ahli keluarga yang positif. Bagusnya mak saya ni dia memang hari-hari baca Quran. Mak saya ni Masya Allah hebat daripada saya, daripada kita semua dah rasa kot. Sebab dia dah baca satu hari 2 juzuk tuan-tuan. Dia 2 Quran, tak ada apa buat kerja lain, baca Quran. 2 juzuk sehari. Dan kebiasaan ni dia sambung dekat hospital. Dia masuk hospital Seremban, dia juga baca Quran. Sampai doktor selalu tegur dia, orang masjid baca Quran. Dia tak buat kerja lain, duduk baca Quran kan. Jadi, dan Alhamdulillah dia masuk hospital tu 4 hari je. Hari kelima tu discharge, Masya Allah. Walaupun dia positif. Lepas tu dia hari kelima dia tengok doktor kata semua dah normal, doktor makcik boleh balik. Jadi, walaupun tak ada kajian yang kata yang sangat khusus saintifik tentang Quran, tentang untuk COVID ni, tapi saya rasa sangat beri kesan. Pengalaman saya merawat meruqyah pesakit yang lepas COVID sebagainya, dia sangat membantulah. So bila kita kena COVID atau kita lepas vaksin ada masalah side effect vaksin sebagainya, maka ruqyah ni banyak sangat membantu. Ada yang tak boleh bangun lepas vaksin, ada yang lepas balik keluar daripada hospital lepas COVID tak boleh nafas sebagainya, panic attack, tak boleh tidur malam. Maka ini dibantu dengan ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah, ya. Jadi statement ketiga tu, bagaimana mungkin penyakit dapat melawan kalam Tuhan, penguasa langit dan bumi, yang mana ia jatuh ke atas gunung, nescaya berkecai gunung. La anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aytu khashya'an mutasaddian min khasyatillah. Maksudnya dalam surah Al-Hasyr cerita, kalau Quran ni letak atas gunung-gunung boleh pecah tuan. Hebatnya Quran ni, hebatnya kita ambil tanggungan ni sekarang ni, kita tanggung Quran ni, kita bawa Quran ni. Itulah kehebatan. Sampai kalau letak kat gunung-gunung pun tak sanggup nak bawa Quran ni. Hebatnya tanggungjawab kita sebagai khalifah. Dia tuan dan puan, jangan lupa untuk always kembali kepada Quran. Itu dia boleh ubat macam-macam. Bukan setakat ubat untuk penyakit saja, dan ubat benda-benda lain. Ya. Jadi kita tengok, bukan setakat untuk sihir saja. Kalau kita bab sihir ni satu isu yang sangat yang terkini ni, saya rasa sangat-sangat banyak lah. Frekuensi dia sangat teruk. Ikutkan, saya ada hire dia pasien baru yang kebanyakan ada sihir. Sihir rumah tangga, sihir sakit, macam-macam sihir. Jadi kita tengok macam-macam ada. Jadi Quran ni sangat hebat dan jadi penawar ya pada penyakit tu. Jadi kalau tengok ya, Quran memang akan berikan penyelesaian untuk kehidupan kita. Quran ni Allah bagi kepada Rasulullah SAW, turun kepada Rasulullah SAW jangka masa yang lama, belasan tahun, puluh tahun. Jadi kita tengok benda-benda tu sangat-sangat hebat lah. Itu mukjizat yang Allah bagi pada khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan lupa untuk kembali pada Quran. Ya. Jadi kita tengok ya, Quran ni sampai setengah, kalau Ibn Qayyim cakap, dia kata tidak jika Al-Quran tidak mampu menyembuhkannya, tidak lagi penyembuh yang lain dapat merawatnya. Sampai tahap tu dia yakin. Maksudnya dia kata kalau Al-Quran tak disembuhkan orang ni, maka mungkin tak ada penawar dah. Sampai tahap tu. Tapi saya always believe insya-Allah Quran ni boleh bantulah, macam mana pun akan bantu. Sebab saya ada kes yang macam tu. Contoh, kita ada cancer patient. Saya ada cancer patient tahap 4, tahap 3, 4 tu dia kena breast cancer. Tapi dia ni orang tak nak pergi jumpa doktor. Dia tak nak jumpa doktor. Dia kalau lepas tahu cancer tu langsung tak pergi jumpa doktor. Dan dia ambil ubat alternatif. Makan daun rama-rama lah, itulah, inilah. Tapi dia ambil lah semua tu. Tapi lepas 2 bulan, kanser dia pecah. Dia membengkak dan dia pecah. Kanser tu. Breast cancer belah kanan. Saya ingat lagi pasien ni. Tapi dia memang tak, dia recommend oleh pasien lain lah. Datang, dia pun datang. Datang kadang dengan bau busuk ni. Kanser tu boleh pecah jadi busuk. Dan saya ingat lagi masa rawat dia tu, saya tahu kes ni, bila saya dirujukkan, saya kata, saya nak kata bukanlah saya akan cure kanser tu. Tapi saya harapan saya paling kurang, saya kata pasien ni akan jumpa jalan kesembuhan dia. Wallahu alam. Jadi dia datang saya ruqyah memang ada gangguan sikit, sebab bila kita sakit ni, gangguan ni biasa datang tuan-tuan. Jadi kalau kita sakit, kita chronic pain, sakit yang kronik, kita tahu gangguan ni akan tumpang, akan datang. Jin syaitan ni dulu dia opportunis. Dan dia ni ramai, kat dunia ni ramai sangat banyak.
Sangat banyak, umur sangat panjang. Jadi kita tengok populasi dia memang sangat banyak. Agaknya kalau kita tengok jin syaitan campur dengan manusia ni, semua tak nampak manusia. Semua tu penuh dengan jin dan syaitan. Jadi opportunist. Bila kita sakit, dia akan masuk. Dia akan masuk kacau kita akan dia cuba kacau akidah kita. Itu janji dia pada Allah Taala. Dari dulu lagi dia kata aku akan sesatkan manusia sampai kiamat. Jadi kita tahu dia akan masuk kacau. Jadi saya doa alhamdulillah ruqyah tu. Dia lepas habis ruqyah tu saya dah selesai, dia tak ada sakit apa sangat lagi, dia timbul balik. Tak lama tu dia tak datang 2 bulan. Tu jiran dia yang recommend tu, dia kata doktor dia dah pergi hospital. Alhamdulillah dia pergi hospital. Syukur alhamdulillah. Akhirnya dia buat operation. Dan dia datang lepas 2 bulan tuan-tuan, alhamdulillah dengan senyumnya dia kata doktor saya dah operate doktor. Bau pun dah tak ada, breast yang memang besar tu busuk tu dah tak ada. Alhamdulillah dia dah buat kemo. Dia akan buat kemo lepas ni, dia kata dengan semangat dia kata lepas ni doktor saya nak buat kemo. Jadi tuan buat ruqyah ni, saya dah rasa dia bukanlah kata dia sembuh, Allah bagi jalan kesembuhan, tapi ruqyah ni membantu dia untuk bagi semangat dia. Bagi dia iltizam, keazaman untuk berubat dengan cara yang betul satu lagi. Ya, berubat cara yang betul. Saya taklah kata daun ramu tak bantu, tak, saya tak pastilah itu. Saya tak ada facts pasal daun ramu sebagainya itu dia makan tu, tapi saya nak katakan paling kurang Allah bagi dia jalan untuk dia pergi ke tempat yang betul untuk dia buat rawatan yang betul. Kan? Dia akhirnya lepas tu kemo dan kita serah pada Allah Taala. Kesembuhan dia milik Allah. Kalau apa jadi lepas tu kita serah pada Allah Taala, tapi kita akan jadi orang yang tenang. Kita jadi tenang, kita rasa redha dengan apa yang kita ada dan kita berusaha untuk berubat ya, insya-Allah ya. Dan saya satu lagi aspek kita tengok ya. Untuk pastikan keberkesanan ya, Quran kita rawatan Quran ni nak berarti berusaha ni dua aspek. Satu, orang yang rawat, satu lagi patient yang dirawat. Jadi kita kedua-dua ni kena ada keikhlasan pada Allah Taala, rawat dengan sungguh-sungguh. Patient pun nanti dia akan redha, dia akan terima, dia akan usaha untuk berubah seperti apa yang dinasihatkan. Itu benda-benda yang akan bantu kesembuhan. Jadi ramai hari ni dok komplain kata kenapa kadang-kadang tak sembuh-sembuh. Dia ada juga jenis ni dia tu kita tengok pergi orang saya doktor dah 10 tahun berubat. Antara faktor tadi itulah kita pergi tempat yang mengamalkan benda-benda syirik tadi. Boleh toilet, bantuan jin sebagainya. Itu kadang-kadang kita tengok dia tak sembuh-sembuh. Jadi kadang lewat sembuh tak sembuh. Kita tengok kan kita tengok balik. Kadang-kadang setengah orang pergi jumpa orang tu bagi benda-benda syirik lagi. Bagi tangkal lagi, letak batu kat rumah lagi, letak batu kat penjuru rumah. Tabur barang-barang kita tahu benda nak kena tabur. Itu semua takut benda-benda syirik. Jadi tak sembuh-sembuh lah. Jadi bila nak sembuhnya bila kita mengamalkan syirik. Lagi mudah syaitan atau jin masuk kepada kita kan sebab kita mengamalkan benda-benda syirik. Jadi kita nafikan adalah kelemahan dari segi perawat. Kerana perawat ni dia ada kelemahan masing-masing dan kita tengok sebagai perawat itu sebab benda-benda yang ditekankan kita kena perawat sendiri nak kena kuat dengan amalannya, dengan zikirnya, dengan tahajudnya, solat hajat sebagainya. Dia benda-benda yang saya always tekankan anak murid supaya kita jaga benda-benda ni kan. Tapi kalau tu ada pergi tengok perawat, solat maghrib pun tak semayang kan, asar tak semayang. Ada dengar tu tapi pergi juga tu. Saya ada pasien cerita, doktor saya tengok dia daripada zuhur sampai asar tak semayang. Saya kata macam mana pergi jumpa perawat macam ni? Perawat ke bohong, dukun, tak tahu, wallahu a'lam. Jadi kita tengok situ. Faktor ni penting. Bila kita merawat dengan Quran, kita claim kita merawat dengan cara Islam, dengan Quran, maka kita kena baca Quran lah. Kalau tak baca Quran, pergi jumpa orang ni dia baca Bismillahirrahmanirrahim itu tak dengar apa dia baca, maka itu bukan perawatan Quran, bukan rawatan Islam macam itu. Ya mungkin dia menggunakan jampi-jampi, serapah-serapah, kita tak tahu. Mungkin dia panggil jin dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita tengok ramai orang tak sembuh akhirnya. Habis dah beribu-ribu. Charge mahal pula tu. Sekali pergi tu kena bayar 400-500. Ada seorang pasien saya kata dia pergi doktor, dia minta 1,000 lebih. Beri bayar ansur. Walaupun 1,000 lebih tu. Walaupun bayar ansur tu, dia 1,000 lebih. Itu benda-benda yang tak logik. Akhir tak sembuh juga. Jadi benda-benda macam ni nak kita kena tengok. So always kita kalau nak decide sesuatu tu always istikharah. Macam budak dari penjara tanya tadi. Saya dah rasa macam always istikharah. Ya kena tanya pada Allah Taala, minta Allah bagi panduan. Mana yang bukan istikharah untuk kahwin je. Kalau boleh istikharah kepada Rasulullah buat setiap benda yang keputusan nak kena buat tu kena istikharah. Jadi kita yang buat keputusan besar-besar nak kena istikharah insya-Allah. Ya istikharah supaya nanti Allah bagi kita bantuan dalam buat keputusan yang baik insya-Allah. Sebab Allah yang tahu kita punya perancangan itu sesuai tak sesuai. Wallahu a'lam ya. Jadi kita tengok perawatan sempurna bila pasien juga berubah. Dan alhamdulillah banyak dibantu dengan pasien sendiri sebenarnya. Jadi kadang saya tengok ada benda-benda yang kita asalnya mungkin kita rasa dengan ruqyah ni atau dengan rawatan ni dia akan sembuh. Tapi saya fikir banyak juga yang sembuh sebab kembali kepada pesakit sendiri ya, pesakit sendiri. Jadi saya pernah merawat seorang datuk ni, dia buta 10 tahun. 10 tahun buta tu. Tapi kalau ikut sejarah tu macam pelik lah. Itu mungkin sebab kena sihir. Sebab masalah perkahwinan dulu kan. Jadi dia berubah dah macam mata datuk. Sampai kan dia ni bila jumpa saya first time, dia kata, doktor saya teruk doktor. Dulu saya tak semayang, saya tinggal semayang, saya pergi kelab sebagainya. Dia kata, boleh ke sembuh doktor? Sebab dia kata, saya dah pergi jumpa semua ni, ramai dah ni. Saya dah pergi jumpa apa ni,
saya dah pergi jumpa bomoh India, bomoh Cina, semua saya pergi sebab nak nampak balik. Saya dah tak nampak 10 tahun, buta. Dia kahwin dengan isteri tu buta terus. Datuk ni daripada KL. Saya ingat lagi, bila saya rawat tu, dia mengaku semua benda ni. Saya dah teruk doktor. Saya orang yang pergi kelab ni. Saya memang teruk. Dia mengaku. Jadi bila dia baik dengan seorang perempuan ni sebab dia dah kahwin cerai. Mak dia kata, kau kalau boleh ni kahwin dengan cerai dah. So dia baik dengan seorang ni, girlfriend dia ni, sampai dah lama 3-4 tahun, tak jadi kahwin dengan dia, kahwin dengan sepupu girlfriend dia. Bila kahwin macam tu, dia terus buta. Kahwin je tuan-tuan, buta. Dia kata, doktor, isteri saya cantik, doktor. Saya tak dapat tengok dah sekarang. Jadi 10 tahun dah macam tu, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi nak katakan perkahwinan tu masih bertahan, alhamdulillah. Jadi bila rawat tu, bila saya cakap macam tu, saya kata macam ni lah, Datuk. Saya kata, boleh tak saya rawat ni, Datuk, bila saya baca ni, Datuk cuba ingat Datuk punya amalan yang paling ikhlas. Dalam hidup ni takkan tak ada Datuk punya amalan ikhlas, tak ada. Dia ni orang besar kat Selangor sebenarnya. Tapi bila kata macam tu, saya berdiam ni, saya cakap macam tu, saya tak sebut apa-apa. Saya kata, Datuk cuba ingat satu amalan Datuk yang paling ikhlas. Ni dipanggil tawassul dengan amal. Ya. Bila kita merawat, kita boleh buat macam tu. Minta passion tawassul dengan amal dia. Kita pun boleh tawassul dengan amal kita. Tawassul kita dengan ayat Quran yang kita baca. Tapi pesakit, kita galakkan juga tawassul dengan amal dia yang soleh. Ya, amal yang baik, ikhlas. Sebagainya. Jadi, saya baca lah. Baca. Lepas 10 minit, dia kata, doktor, saya dah nampak kapet ni, doktor. Masya Allah. Dia dah nampak, start nampak. Pandangan dia start nampak. Dan tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Habis rawatan tu setengah jam, saya baca tu. Alhamdulillah, dia dapat 70% balik. Dia punya penglihatan. Dan dia sangat seronok tak dapat cakap. Tapi saya kata kat dia, sebenarnya Datuk ingat apa tadi masa saya rawat? Dia kata, saya tadi doktor, bila doktor baca, dia kata, saya teringat dulu saya pernah tolong orang nak pergi Mekah. Duit tak cukup. Ada satu pasangan kat Tanjung Karang, dia kata, orang tua orang kampung ni, dia nak pergi Mekah dapat dah dua-dua, tak cukup 7,000. Saya bagi cash, dia kata. Saya bagi cash dan saya tak minta sebagai hutang. Saya anggap tu saya bagi je, dia kata. Alhamdulillah. Tuan-tuan itu selamatkan dia daripada buta tadi, tuan-tuan. Dia kalau cerita benda macam ni, tuan, dia orang tak percaya macam. Saya pernah lah cakap benda ni pernah kepada seorang bendahara daripada sebuah negeri yang tu tak tahulah. Jadi saya cakap benda ni sampai jadi isu dekat negeri tu, tuan-tuan. Dia masuk dalam mesyuarat. Dia kata ada doktor ni dia boleh sembuhkan orang buta. Dia kata kalau macam ni, dia kata tutuplah hospital. Betul, dia suruh minta semua jabatan agama semua cek. Datang cek. Jadi dia pun datang cek. Tapi nak katakan sebenarnya saya tak buat benda yang salah, maka itu betul yang betul. Dan tuan dan puan, sebenarnya saya pesakit dia semua ada record. Jadi saya tak takut kalau saya nak tunjuk bukti, saya ada record. Saya boleh panggil pasien. Setengah pasien kata, doktor tak apa doktor, saya volunteer jadi saksi, jadi testimoni pun boleh. Setengah pesakit itu yang dah sihat ni, masya-Allah. Ya. Jadi saya kata sampai sekarang saya ingat ada dekat hampir 7-8 ribu, 7 ribu lebih lah. Ya. Maksudnya pesakit saya semua ada record. Ya, jadi saya ada bukti dan saya jadikan ini sebagai sebab untuk saya mengkaji setengah penyakit tu yang perlu ruqyah. Ya, itu pengalaman saya di pusat ruqyah lah. Ya. Jadi sebenarnya kita tengok hebatnya Quran ni sampaikan Ibnu Qayyim ni pernah cerita dia masa dekat sakit dulu masa dia pergi Mekah, dia rawat dia dengan Fatihah je dengan air Zam-Zam, masya-Allah. Fatihah saja sudah cukup untuk semua. Ini ada hadis, ada kisah dalam surah Fatihah, tafsir Fatihah. Kalau kita buka Ibnu Katsir, dalam tu ada kisah pasal surah Al-Fatihah. Dia sangat menyembuhkan. Jadi tuan-tuan kalau sakit, kalau tak boleh nak sembuh dengan cara lain, Fatihah pun jadilah, tuan-tuan. Bagi saya itu sebab dia tanya saya, doktor kalau saya jadi perawat saya kena hafal Quran ke macam. Saya tak perlu, saya kata tak payah, insya-Allah. Kalau nak belajar untuk jadi perawat, nak bantu orang, semangat nak tolong orang, kita dah sihat daripada gangguan. Saya kata hafal apa lagi? Hafal sikit-sikit doktor, Fatihah hafal 3 kul tu hafal lah. Yang lain ayat kursi boleh sikit-sikit, nak kena ulang balik hafalan. Jadi itu pun boleh tak doktor nak belajar? Kalau saya nak belajar. Saya kata boleh, tuan-tuan. Insya-Allah boleh. Sebab yang menyembuhkan Allah Taala, saya kata. Kita kena datang dengan hati ikhlas. Quran ini sebagai syarat wasilah untuk kita bantu pesakit. Dan ada pesakit, ada perawat saya ni, alhamdulillah, yang 1-2 kes ni memang tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Dia kecil, Allah ada keluarga dia tak menekankan Quran langsung. Tapi bila dia sembuh dari sakit dia, alhamdulillah, dia belajar jadi perawat. Dan dia memang boleh merawat sekarang walaupun dia tak boleh baca Quran. Dia menghafal saja kan. Itu masya-Allah. Jadi boleh sebenarnya dengan gitu ya. Jadi ini Ibnu Qayyim punya cerita lah. So kita masa dah tak ada, saya ingat lepas ni Datin Sri akan buat penutupan ya, insya-Allah. Sikit lagi saya nak cerita, ada beberapa benda yang saya nak kongsi adalah apakah kesan. Jadi kesan pengubatan dengan Quran ni hebat, tuan-tuan dan puan. Dia bukan setakat untuk sembuhkan penyakit dan juga boleh jadi prevention. Yang saya kata antara sebab mak saya tadi dia sangat singkat dia punya positif episod dia tu dengan COVID tu, saya rasa mungkin sebabnya antara Quran. Sebab dia baca hari-hari baca Quran ya, 2 juzuk. Tapi nak katakan dia juga pernah dulu kena operation tu juga. Dia baca Quran juga sebelum operation. Operation dia sangat mudah. Allah mudahkan operation dia, alhamdulillah. Jadi itu contohlah. Saya kata saya kalau sakit saya minta sangat baca surat kata macam Datin Sri buat sekarang ni, Bakriah buat
buat baca maksurat, baca yasin. Itu benda-benda yang kita kena jadikan amalan. Maksurat bagus buat pagi petang. Itu dia punya galakan. Sebab dia boleh mencegah penyakit. Kita jadi sihat. Kita jadi tak ada gangguan. Itu benda-benda yang bagus. Ya. Ataupun bila ada pesakit, ada penyakit yang kita kalau kita ada penyakit pun macam medical, kenapa saya yakin dengan ruqyah? Sebab dia banyak pesakit saya yang ada ketumbuhan, contohnya tadi macam breast cancer. Ada juga penyakit yang tumbuh-tumbuh dalam perut, fibroid, ada cyst macam-macam. Jadi kadang-kadang doktor kata operasi ni susah, nak kena buang semua tu, doktor nak kena buang rahim, nak kena buang ovary, nak kena buang usus sikit. Jadi semua menakutkan. Sebab kalau kita kena buang usus tu tuan dan puan, lepas tu nak kena pakai bag lagi. Tapi ruqyah alhamdulillah akan kurangkan ni. Ramai pesakit saya lepas ruqyah beberapa kali, 8 kali, setengah tu hilang pun ada. Kalau tak hilang pun paling kurang bila dia pergi operation, Allah mudahkan operation dia. Daripada patut kena buang usus, tak jadi buang usus. Ya. Daripada patut kena buang rahim, tak jadi buang rahim. Hanya buang fibroid tu je, subhanallah. Itu benda-benda yang hebat dengan Quran. Ya. Jadi dia boleh bukan setakat mengubat, dia boleh prevention, dia boleh kurangkan risiko operation. Dan saya sendiri dulu masa saya kerja hospital, saya sendiri baca Quran kalau kita operate. Saya dulu ONG. Dan kalau kes Caesar ni hari-hari pada, ataupun saya masuk Hong Kong banyak kes Caesar. Jadi saya mengamalkan baca surah Ikhlas, ya, surah Ikhlas, Wallahu Ahad. Jadi kalau saya operate tu, saya akan suruh staff nurse yang bantu saya semua tu, saya kata baca surah Ikhlas sambil kita buat operation. Dan hikmah dia tuan-tuan, darah hilang kurang hilang darah. Kalau kita biasa Caesar ni akan hilang darah 500 ml, setengah liter darah hilang biasanya. Tapi dengan Quran, alhamdulillah 200 ml tu pun dah banyak lah sebenarnya. Sangat kurang darah. Sampai semua nurse yang tolong akan perasan itu, doktor kurang darah doktor. So bila kita suck mesin tu, kita pakai sucker tu daripada perut suck darah masa kita Caesar tu, dia akan kumpul dekat tabung, kita nampak berapa banyak darah hilang. Jadi kita tengok, biasa kalau dengan Ikhlas, surah Ikhlas ni masya-Allah dikuat. Jadi sampai saya pesan dekat orang kalau cedera, luka sebagainya, pegang luka tu untuk emergency, baca surah Ikhlas. Minta kurangkan bleeding. Ya. Itu benda-benda yang boleh bantu dengan Quran. Ya. Itu contoh-contoh lah. Ya. Satu lagi kefarduan lah. Saya tengok segi hukum sangat berat. Sebab saya rasa syukur juga Allah bagi saya sikit ilmu ni untuk bantu pesakit. Ada setengah kes tu macam kena bantu. Kalau ikut dari segi hukum, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, kalau orang tu contoh kena rasuk syaitan, hukum dia boleh jadi harus, sunat tu menjadi wajib. Tengok keadaan kita yang ada kat situ. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada lah nak buat. Macam mana kita tak ada ilmu. Untuk ada siapa yang ada ilmu, dia wajib tolong. Macam tu. Untuk orang yang ada sedikit tu, bantu mana yang boleh. Mungkin jadi sunat. Itu segi hukum membantu. Jadi untuk merawat orang rasuk ni, kalau ikut rumusan ni, dia kata fardu kifayah. Maksud kita kena ada satu golongan orang yang belajar ilmu ni, yang buat kerja-kerja ni, bantu orang yang kena rasuk. Kena rasuk ni sangat berat untuk apa. Jadi saya ada pesakit yang kadang memang dia takkan pergi hospital. Dia kalau demam, kena rasuk, tak sedar diri tu, husband dia akan bawa datang untuk ruqyah. Jadi benda macam tu kena ada ilmu sikit lah. Ada ilmu dan kita akan bantu dia insya-Allah. Jadi itu saya punya pembentangan ya, pengurusi. Minta maaf saya rasa masa kot dah habis kot. Aku ada boleh tambah sikit, kena tanya pengurusi lah. Ya. Wallahu a'lam. Setakat ni saya sampai setakat itulah dulu ya. Saya serah balik pada pengurusi majlis. Atau serah pada Datin Sri? Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Husaini di atas tazkirah sebentar tadi yang telah Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Husaini di atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Seterusnya saya menjemput Yang Amat Berbahagia Datin Sri Wan Hasni untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.